Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'allu wa ta'lim wa tazakkura wa tazkira wa nafa'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wa la hasya 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahabu ya ghani. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya pengarang Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafiz dalam kitab dia Tazkiratul Hadramiyah fima yajibu 'ala nisa fi umuri diniyah, sehinggalah perkataan beliau Al-Bazzar meriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hak suami atas isteri ni kita dok kecek mengenai hak suami yang wajib isteri tunaikan. Kalau isteri itu tak tunaikan, maka isteri itu tidak dianggap solehah. Sekalipun orang lain menganggap dia sebagai perempuan solehah, tetapi Allah Ta'ala tidak mengiktiraf dia sebagai perempuan yang solehah di sisi dia. Isteri yang solehah tak. Ni hak-hak yang mesti dia tunai kepada suami dia. Kadang-kadang seorang isteri kata nak suruh saya jadi baik, awak jadi baik dululah. Maka isteri lagu ni kalau kita agak nak suruh orang balas dulu apa yang kita buat kebaikan, berarti tidak begitu ikhlas. Kalau dia betul ikhlas, kalau suami dia tak cara ke dia pun, tak gapo ke dia pun, dia tetap dengan jadi baik, tetap ikhlas, tetap gapo, maka dia dapat pahala. Tak syarat kata suami tu kena jadi baik baru kita boleh jadi baik. Sebagaimana ambawi misa-misa dah Asiyah tu boleh jadi baik dengan sebab sekalipun isteri dia sekalipun suami dia tu Fir'aun, tetapi dia masih boleh jadi isteri yang baik. Ada orang lain ni kata awak jadi baik baru saya jadi baik. Beratlah lagu tu deh. Tunggu orang jadi baik tu baru jadi baik. Maknanya orang ni tak tahulah dia buat ibadat bukan kerana Allah, tetapi kerana suami. Suami dia buat baik baru dia buat baik. Bukan dia buat ibadat kerana Allah. Sedangkan perempuan yang solehah tu buat ibadat kerana Allah. Apakah ibadat dia? Adalah dia taat, dia tunaikan segala hak dia sebagai isteri, mesti dibuat atas isteri untuk suami dia. Maka ramai orang lagu tu, awak jadi baik dululah. Nak suruh saya jadi Fatimah Fatimah, awak kena jadi Sayyidina Ali dululah. Orang lagu ni kan maknanya tidak ikhlas. Jadi kita kena belajar keikhlasan tu gapo dia. Al-Bazzar meriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katanya Nabi, min haqqi zauji ala zaujah law sala min kharahu daman wa qayhan wa sadida falahisathu ma addat haqqahu. Nabi sebut, Nabi kata antara hak suami yang mesti dibuat, yang wajib dilakukan ke atas isteri. Contohnya katanya Rasulullah, seandainya dua hidung dia, min kharah ni lubang hidung lah, min kharah dia
Jikalah dua lubang hidung suami dia tu keluar darah, nanuh dan kotor, maka isteri tu bukan sapuh dengan tisu dah. Isteri tu jilat. Nak kata begitunya dia buat hak dia siapa perikat lagu tu. Siapa perikat kalau keluar najis, keluar kotor, apa dia jilat. Bukan kata ambil tisu sapuh muka suami dia. Orang lah ni dah. Suami dia muka debu, minyak macam orang asli. Tak ada dia nak bubuh bedak kot muka tok lelaki dia. Tak ada dia nak sapuh muka tok lelaki dia. Tok lelaki dia peluh. Tak ada nak ambil kain ke sapuh. Katanya Rasulullah kalau keluar kotor, keluar darah, isteri jilat pun dia tidak lagi menunaikan hak dia. Setara tu saya buat pun awak saya masih belum tunai hak saya. Sekarang setara tu pun masih belum tunai hak. Allah besarnya hak suami atas isteri. Sebab tu kalau isteri berjaya menunaikan hak dia ataupun dia buatlah sekadar dia mampu, maka ketika dia meninggal suami dia redha kepada dia, suami dia suka kepada layanan yang ia layan ketika dia hidup, maka syurga boleh. Tak ada lah hadiah bagi isteri yang apabila suami dia redha kepada dia, maka katanya Nabi syurga lah bagi dia. At-Tabrani pula berkata, Imam At-Tabrani kata, hak suami atas isteri tidak menjauhi tempat tidur. Tempat tidur jangan duduk tidur suku. Bini tidur suku, tok lelaki tidur suku. Ataupun tok lelaki masuk tidur, suami isteri duduk tengok TV lagi. Duduk tengok bola, duduk tengok Piramli, duduk tengok sinetron, duduk tengok gapo. Suami masuk dalam bilik tidur dah. Ya kita kena ada selalu. Bersiap sedia. Tu hak dia. Dan hendaklah ia mematikan sumpah si suami dia. Matikan sumpah suami dia. Lagu mana? Nanti lepas ni dia akan sebut apa dia mematikan sumpah suami dia. Mentaati segala perintahnya. Segala perintah yang tidak perintah maksiat, maka wajib dah. Wajib hukum dia, bukan sunat. Wajib hukumnya sebagaimana semaya tu wajib, puasa tu wajib. Perintah daripada suami hukum dia wajib juga. Mentaati perintah. Tidak keluar rumah melainkan dengan izin dia. Apa tubik rumah, apa kaitan tubik rumah dengan izin suaminya? Kalau saya nak tubik salah ke apa dia nya? Kerana isteri mesti berada di rumah. Berarti apabila suami nak ke dia, dia sudah berada di rumah. Ni suami tak kat telefon, awak duduk mana tu, saya duduk Iyemo. Pas lagu mana? Kelik lah, cepat lah. Saya ada kerja ni, nak buang saing lah, nak pergi derak, nak beli barang. Maka isteri itu masuk dalam kategori derhaka. Kerana suami dia panggil, dia tak cara. Dia buat lewat-lewat, dia tangguh. Katanya Rasulullah, kalau suami meminta ketika mu duduk tengah masak roti. Orang Arab ni roti, kalau dia masuk, dia pakai dapur api ni. Macam roti payah. Maknanya kalau tinggal tentu hangus dah rotinya. Katanya Rasulullah, kalau suami meminta ingin duduk bersama kamu, sekalipun ketika kamu masak roti, tinggal roti tu biar hangus terbakar pun tak apa. Nak kata. Ni kita duduk main iyamo, duduk jawab mesej, duduk WhatsApp, duduk chatting, duduk tengok Instagram. Tak layak suami, maka hukum dia berdosa. Berdosa dah, berdosa hukum dia. Dan tidak mengizinkan masuk ke rumah siapa yang tidak disukai, dibenci oleh suami dia. Suami dia benci, jangan benar. Siapa-siapa dia ke, kalau isteri suami dia tidak redha, jangan. Sekalipun adik-beradik ke apa dia ke, maka kalau suami dia tak redha, jangan dia bawa masuk dalam rumah suami dia. Rumah suami dia, suruh dia duduk ke apa dia, jangan benar masuk. Tapi kalau suami tak royak ke apa dia, adik-beradik awak hanya boleh masuk lah. Misalnya kita faham suami tu tak benci, tak marah ke apa dia, biasanya dia suka, tu tak apa. Tapi kalau saing-saing ke apa dia, tak dibenarkan masuk, jangan bawa masuk. Maksud mematikan sumpahnya umpamanya suami berkata, demi Allah jika engkau tidak melakukan apa yang aku suruh, aku tinggalkan rumah ini.
Maka sebaiknya isteri itu mengikut kehendak suami selagi perkara itu tidak bertentangan dengan syarat. Jika suami dia bersumpah nak buat sesuatu, kalau mu tak buat aku buat gini, maka isteri patuhilah, buatlah apa yang disuruh oleh suami, supaya suami itu tidak buat apa yang ia sumpah. Lagu tu. Kesimpulannya, di antara hak-hak yang dituntut ke atas isteri adalah seperti berikut. Ni kita ngaji fiqh wanita, maka semua amalan-amalan ni kita bincang mengenai amalan orang wanita. Lelaki kena baca fiqh lelaki pula lah. Gapo dia hak dia, gapo dia kena buat, apa dia ke gapo dia. Ni kitab fiqh ni kitab fiqh wanita. Maka semua disebut tugas wanita saja. Tugas lelaki tak disebut. Kena mengaji fiqh lelaki pula lah. Kata warna kitab ni tina saja. Nama fiqh wanita dah. Fiqh kitab ni nak mengajar nak jadi seorang wanita solehah. Kitab ni tak ada nak menjadi seorang suami yang soleh, tak ada. Yang akan bahas mengenai wanita yang solehah, isteri yang solehah. Gapo dia ke hak isteri? Kita kena perhatilah. Kalau kita nak jadi isteri yang solehah, isteri yang Allah Ta'ala nak bubuh kita dalam syurga, Allah Ta'ala suka kepada kita, pertamanya menurut perintah suami, turut perintah dan mentaatinya. Sekalipun dalam hati kita kau malah kau gapo dia, tetapi zahirnya mesti kena ikut. Tak wajib hati pas dalam hati gapo dia pun. Yang penting kita buat secara zahir. Misalnya kita tak minat, misalnya buat jugalah, tak ada masalah apa, kerana taat pada suami. Mendatang ke tempat tidur apabila dipanggil. Kalau tak dipanggil tak apa, tapi sayugianya isteri suami kalau masuk dalam bilik tidur, isteri kena ada dah. Jangan duduk berderak kau tu main, kau tu duduk main badminton, duduk main gapo dia, bini pelik sungguh. Sebab itulah suami, isteri kena ada dalam rumah semacam, supaya apa? Suami kelik tu dia sentiasa berada di rumah, bersiap sedia apabila suami minta ingin duduk dengan dia. Sebagaimana hamba sebut dah cerita, perempuan dipanggil muti'ah, dapat masuk syurga sebelum daripada Sayyidina Fatimah. Kerana apa? Dia yang pegang tali kekal kenderaan Sayyidina Fatimah, maka dia seolah-olah masuk pertama sebelum Sayyidina Fatimah. Gapo dia tugas dia? Tengok dia duduk di rumah semacam, bersiap sedia semacam untuk suami dia. Tidak boleh menolak permintaannya melainkan dengan ada uzur syarak. Misalnya kita mari kota, mari period, isteri suami kita nak minta maaf, kita tengah uzur tak boleh. Dan ulama kata sunat kita kalau kita mari uzur, kita pakai pakaian yang menunjukkan kita tengah uzur. Pakai warna merah ke, abang kena faham. Kalau kita pakai baju warna merah tu, abang kena faham saya duk tengah mari kota. Supaya apa? Apabila kita pakai pakaian merah, maka suami tahu dah kita tengah mari period, tak ada keinginan suami nak panggil. Tapi kalau kita tak pakai pakaian yang menunjukkan kita tu tengah period, tengah kota, maka suami panggil kita pun buat senyap. Suami kita tak tahu kita tu period, maka menyebabkan suami tu marah. Jadi awal-awal lagi kita tunjuk dah pakaian, ikut kau kita tulis, kita tepuh baju, I'm head, saya tengah head, beli baju lah macam tu. Jadi suami boleh tahu dah, tak payah beri tanda gapo dia, nampak baju tu jolalah awak tengah mari kota. Jadi tak perlu dia marah gapo dia. Uzur syarak maka tak boleh lah. Ataupun dia tengah sakit ke, dia tengah demam ke, dia tengah gapo, maka isteri tengah sakit, tak ada masalah apa, tidak dimarah oleh syarak. Maka suami pun jangan duk tengah minta lah. Tidak keluar dari rumah melainkan dengan izin suami. Tak boleh, kena minta izin suami. Sekalipun suami tidak ada di rumah. Kalau suami ada di rumah, lagi-lagilah tak boleh keluar kerana siap sedia. Manakala kalau suami tak ada di rumah, maka nak keluar minta izin, kena minta izin. Kerana isteri itu mesti menjaga maruah dia, jaga air muka dia sebagai isteri. Lagu mana tak boleh keluar mudah-mudah, kena minta izin tempat yang sesuai ke apa dia. Tu lagu tu.
Bukan kata suami saya tak ada saya boleh. Jangan kena jaga maruah seorang suami dia. Jangan keluar tanpa izin daripada suami. Kalau suami kata awak tak payah keluarlah, tak perlu, tak penting sangat, maka jangan keluar. Kalau kita keluar juga hukum dia haram dan berdosa. Ada ni isteri-isteri ni rasa bangga pula. Ada pelik sungguh. Bangga lawan suami, rasa bangga, rasa bagus. Oh tengok saya jawab mulut suami saya. Suami saya takut kepada saya gini. Rasa bangga pula. Bangga buat maksiat tu. Perempuan zaman moden. Moden ni maknanya mautudin. Mautudin ni moden mautudin ni apa dia? Mati agama. Bila diizinkan keluar, hendaklah dalam keadaan bertutup dan tidak sampai diingkari. Benda yang tidak disukai orang. Kalau boleh keluar pula, jaga pula pakaian kita. Pakaian mesti tertutup. Kita sebut dah tutup aurat ni, pertama tutup warna kulit. Jangan nampak kulit kecuali tangan dan muka. Ada riwayat kata seluruh anggota mesti kena tutup. Pakai purdah ke apa dia kena tutup. Ada pendapat kata lagu tu. Kalau keduanya, jangan tutup warna dah. Kedua, jangan nampak warna kulit. Kedua, jangan nampak bentuk tubuh. Pakai kain, pakai telekung, pakai gapo, jangan nampak bentuk tubuh. Sebelah dada ni kena pakai 2 lapis. Pakai baju tebal-tebal sikit, baju longgar, jangan nampak bentuk tubuh. Kedua, letak telekung pula supaya tutup dada, jangan nampak bentuk dada kita. Lepas tu tutup punggung. Tutup punggung. Maknanya telekung tu kena labuh biar tutup punggung kita. Jangan kain baju ke apa ada tu pakai jubah dah, comel dah. Tetapi jubah pula ketat, nampak bentuk tubuh macam blouse dah pula. Pakai baju ketat, jubah warna hitam ke apa dia. Jadi menarik perhatian lelaki pula. Munasabah. Jangan pakai ketat warna ke apa. Pakai baju kurung tak apa, tak ada masalah. Asalkan longgar, jangan nampak bentuk tubuh. Ni pakai jubah ketat, jalan alik belakang nampak huruf V. Ni tak tutup bentuk warna, bentuk tubuh. Dibolehkan pergi ke tempat yang tidak ramai orang. Boleh pergi. Jangan tempat bergalak, jangan tempat bersetuh tino jatuh. Pergi duk bergalak tempat sepik, tempat penuh orang kau apa dia. Untuk mengelakkan berasuk-asuk kecuali di jalan dan di pasar. Nak pergi jalan pasar tak kata gua dah. Tapi tepak hok je ni. Tepak hok rapak-rapak ke apa dia payah. Tak usah duk pergi lah. Kita retina kena jaga maruah suami kita. Merendahkan suara supaya tidak didengar oleh orang yang asing atau dikenal diri dia. Jangan duk kecek hu-ha orang luar daripada rumah. Kecek hu-ha suara tu orang dengar. Rendahkan suara supaya orang asing tak tahu. Suara dia lagu ni rupanya. Suara dia macam katok rupanya. Suara dia macam rimau rupanya. Jangan bila tu. Atau dikenal diri. Perkenalkan diri dengan suara-suara dia. Jangan. Jangan ajar akak suara. Dalam rumah tak apalah dia nak menaung kau apa terpulai pada dia. Tetapi kalau tempat orang ramai, jangan mulut tu jangan banyak mulut sangat sehingga masyhur suara dia. Tidak memperkenalkan diri pada teman suami dia. Jangan dia galak dengan saing suami dia. Kalau suami dia kecek dengan orang Tino dia marah. Dia kecek dengan saing suami dia tak apa pula. Tak boleh. Begitu juga kena jaga hubungan kita dengan orang lelaki. Jangan banyak kecuali ada urusan nak kata guano. Kalau tak ada urusan, jangan duk galak, duk suka hilang. Jangan selalu berada di atas bumbung rumah. Bumbung rumah. Ni kita sebut dah. Kitab ni dikarang oleh ayah kepada Abi Umar. Kitab ini dia sebut suasana di Tarim, di negara Arab. Rumah orang Arab ni dia tak ada bumbung, dia ada sutuh. Sutuh ni kalau kita bahagian atas, tingkat atas tu. Maka tempat dia jemur baju, tempat dia tidur time musim panas, pok dia tidur atas bumbung rumah. Maka orang Tino jangan selalu duduk atas bumbung rumah. Pertama kerana apa? Takut orang lain tengok dia.
Kira bumbu rumah duk jemur baju kau gapo dia orang duk tikak atas tengok dia duk jemur baju tak molek. Kedua, tikak bumbu rumah ni menyebabkan dia boleh tengok orang lain pula. Nah. Jangan mengintar ke rumah jiran. Minat nak duk itar rumah jiran. Bela-bela jemur baju dia lagi itar rumah jiran. Oh, abang. Dia beli mesin basuh baru, basuh bunga baru, hidup ayak cerita kot tok laki dia. Tok laki dia rumah buruk ya. Hidup ayak cerita rumah jiran. Dia ayak tak sudah ceritalah, air orang ko gapo dia ko beli kereta baru ko, bini dia masya-Allah baik kata, duk senemer robik atas rumah. Dia ayak cerita air orang duk itar air orang tak salah. Jangan duk itar air orang, jangan duk itar bini orang, jangan duk itar tok laki orang, jangan. Ke pasar, jangan rumah jiran, ke pasar, ke kaki-kaki lima, jangan duk itar di pasar-pasar. Jangan duk tengok tempat orang jalan misalnya, rumah dia tu tepi orang jalan, jangan suka duduk atas lambu orang tino ni. Duk tengok orang lalu jatuh ni duk lalu deh. Dia tak tubik rumah tapi duk itar, duk kira dia tahu belakang anak jatuh kapun dia. Menerusi lubang dinding ataupun tingkap. Duk itar kot nyelo jatuh. Jangan duk ajar duk dalam rumah saja nah. Jangan duk itar orang jatuh. Nah, kadang-kadang orang tino ni gelenyar juga, tapi dia duk dalam rumah dia gelenyar sekali. Tidak banyak bercakap dengan jiran. Apa maksud tidak banyak bercakap dengan jiran? Takut-takut cerita aib dalam rumah ni dia nak cerita kepada jiran. Malulah suami dia. Saya tak makan nasi hari ni. Bapaknya awak tak makan nasi, tahulah kata. Tak ada lauk rumah. Sudah dak ayak cerita pula. Bapa tahu suami saya dekuk pahit. Sudah jadi bercakap. Kecek tu lagu tu tak leh buka aib. Kalau semata-mata tanya khabar, awak sihat ke tak hari ni? Sihat, alhamdulillah. Tak ada masalah gitu. Tetapi kalau bercakap menyebabkan takut-takut bawa cerita aib orang. Dia ayak cerita aib keluarga dia, kita ayak cerita aib keluarga kita. Ni panggil ahli mesyuarat tingkat dia panggil dah. Maka orang lagu ni, bukan tugas, bukan kerja perempuan solehah. Tidak menantangi rumah jiran kecuali dalam hal-hal yang perlu saja. Jangan suka bertanda ke rumah jiran. Ni duk sebentar congok rumah saya orang. Duk sebentar congok rumah saya dia. Nah, rumah jiran dia. Gi kau tahu gi buah gapo dia macam-macam ceritalah, gosip lah gapo dia. Suka gi rumah orang. Nah, orang pun serabut kena kacai semacam kita. Kuat kuih lah gapo dia. Nah, petai-petai gi duk buah rumah orang. Boleh makan karipak. Kawan tu serabut dah. Pitih nak beli karipak pun tak ada. Minta izin terlebih dahulu sebelum masuk. Ni jangan mudah. Nak pergi rumah jiran ke gapo dia ke gapo kena minta izin. Jangan rumah kita biasa gak masuk gitu. Minta izin gapo-gapo dia nah. Ketuk pintu assalamualaikum. Ketuk pintu tu sunat lain pula. Assalamualaikum sunat lain pula, bukan kata sunat wisalah saja tak ketuk pintu assalamualaikum gelegan dah. Ketuk pintu tu lain, wisalah tu lain Menjaga nama suami, jangan kecek benda-benda aib suami. Saing-saing rapak kita pun kecek. Tok laki demo setara mana? Tak pakai apa jangan. Jaga suami kita alhamdulillah. Sebagaimana cerita Nabi Allah Ismail alaihi salam. Apabila dia dah besar, dah duduk dengan ibunda dia, Siti Hajar di Mekah, maka Nabi Allah Ibrahim di Palestin mari ziarah anak dia di Mekah. Marilah ziarah jari-jari. Maka pada masa tu Nabi Allah Ismail dah berkahwin dah. Apabila berkahwin, Nabi Allah Ibrahim marilah ziarah. Mari ziarah, jumpalah tanya Ismail ada rumah ke tak? Katanya suami isteri dia, Ismail tak ada, keluar bekerja. Maka katanya Ibrahim kata lagu mana awal hidup dengan Ismail, lagu mana hidup dengan Ismail. Suami isteri dia ni tak tahu Ibrahim ni ayah Nabi Allah Ismail. Dia tak royak dia tu ayah Nabi Allah Ismail. Maka katanya isteri dia, Allah tak tahulah nikah dengan orang agama ni, ustaz ni tahu payah susah makan. Orang lain mewah duduk cari pitih kita agak tak boleh nak cari pitih lah mana. Kalik duduk mengajar pastara mana lah sangat kau gapo dia. Hidup tu gak lagu tu lah. Bosannya lah kena duduk dalam rumah gapo dia apa semua. Dia dah cerita aib dia dalam rumah. Tak makan lah gini. Maka Nabi Ibrahim kata gini dah.
Hamba nak balik dulu pesan kok Ismail. Kalau dia kelik royak kepada Ismail, serambi rumah dia tu boleh tukar dah tu. Serambi rumah dia, benda rumah dia tu kena tukar dah tu. Maka Nabi Allah Ibrahim pun baliklah. Maka duk sebentar keliklah Nabi Allah Ismail alaihi salam. Maka dia tanya, gapo dia ada gapo dia hari ni? Kata isteri dia, kata suami, kata ada orang tua mari abang. Siapa dia? Ya yaklah, rupa sikit-sikit. Dia tak yak nama gapo dia. Maka dia pesan gapo dia? Dia ada pesan gapo-gapo ke? Dia katanya orang tua saat ni, dia kata benda rumah kita ni kena tukar ni benda rumah kita. Katanya suami, kata Nabi Ismail, kok mari saat ni adalah ayah hamba Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Patu dia nasihat supaya hamba cerah demo tu. Maka buat mak siapa lah ni, saya cerahlah awak. Lepas pada tu Nabi Ibrahim mari sekali pula. Nabi Ismail nikah hak baru pula. Nikah hak baru pula. Nabi Ibrahim pun mari pula tanya khabar macam hari tu juga Nabi Ismail keluar. Keceklah dengan bini dia. Lagu mana duduk dengan Ismail ni, lagu mana Ismail tiap-tiap hari. Maka bini dia hak baru ni kata, Allah sukanya duduk dengan Ismail ni deh. Orang agama ni tak tahulah dia tak ajar wak kena kat hamba. Orang bagus kata, makan pun alhamdulillah. Hidup lagu ni pun suka dah, alhamdulillah hamba duduk dengan dia ni. Rasa bahagianya, rasa tenangnya. Maka Nabi Ibrahim kata kalau Ismail kelik royak ke dia, serambi rumah tu buat kejak kemah molek lah, paku kemah molek kata. Maka keliklah Nabi Allah Ismail, Nabi Ibrahim kelik dah. Maka tanya lah Nabi Allah Ismail kepada isteri dia. Isteri dia kata, abang ada orang tua tak ada mari, nama sekian gini, rupa sekian-sekian. Lepas tu Nabi Ismail kata dia ada pesan gapo-gapo ke tak? Katanya isteri dia kata dia ada pesan pesan apa dia? Dia kata benda rumah kita tu kena paku kejak kemah molek lah tu. Nak rutuh kau apa dia kau. Maka Nabi Allah Ismail kata hok mari takdi adalah ayahku nama Ibrahim alaihi salam. Maka dia suruh supaya aku pegangmu, kekal perhubungan nikah denganmu. Ni tengok mulut isteri ni. Bahaya ni, dok oyak cerita kat orang. Padahal makan nasi kenyang, dok oyak lapar. Apa? Tak bahagia duduk. Bini tak laki tak aje rotai, tak aje timbuk, tak aje katak dia, tapi buat apa? Sebab tak ada gelemah tangan. Allah, hidup bahagia dah. Ada orang ada gelemah tangan tapi jangan sepak kau tak laki semacam. Ada juga. Macam-macam lah hubungan pernikahan ni lagu tu lah. Mulut kena jaga. Jangan kuat keluar rahsia-rahsia dalam rumah keluar. Hatta kepada adik-beradik, hatta kepada siapa-siapa dia jangan oyak cerita. Gini oyak cerita ke adik-beradik. Dia oyak cerita kepada orang ni, dia oyak cerita ke saing dia. Pas saing dia adik-beradik nak buat lagu mana? Kalau betul ada masalah keluarga, dia kena mengadu kepada orang yang berhak. Orang yang patut dia mengadu, iaitu apa dia? Dia mengadu kepada qadi, ngadu kepada majlis agama, minta kaunseling, minta nasihat. Tu tak apa. Ni dia mengadu kau saing, kau jadi kau mengopak, bukan saing tu boleh buat ayat cerita kepada dia pun. Maka dia minta nasihat, kaunseling daripada pihak majlis agama. Maka dia kalau masuk campur dalam bab urusan nikah tak apa. Sebab tu tugas pokok dia dah. Lepas tu dia ada kuasa, dia boleh panggil suami, boleh nasihat suami kau gapo dia. Tapi kalau saing-saing, adik-beradik kau gapo dia ke, tak boleh nak buat gapo dia, semata-mata jadi mengopak, jadi suka jahat tu kau orang pula, jadi mucung masa pula, jadi kau balah dah pula. Lagu tu. Tu jaga nama. Semasa ia ada ataupun tiada, kena jaga mulut kita. Suami ada ke, suami tak ada ke, duduk dengan saing-saing ke, kena jaga mulut kita. Ni kalau kita nak jadi isteri solehah nah. Kalau kita tak nak jadi, saya nak jadi bukan solehah sangat. Okey, terpulang kepada kita. Kita boleh syurga ke, kita pun tak boleh syurga ke, apa dia, hak tu Tuhan akan nilai apa yang kita buat selama ni nah. Kalau kita buat hal terbaik, maka kita dapat habuan untuk diri kita dah. Syurga hal terbaik bagi kita. Sekadar mana kita taat, sekadar mana kita ingin beramal untuk jadi isteri yang solehah, sekadar tu Tuhan balas. Hamba tak boleh nak balas.
Nama ke air, ke hamba buat ni bukan kerana air. Ke tak sungguh sangat ke gapo dia. Dak jangan duk bimbang. Kita lah ni muamalah dengan Allah. Kalau kita sungguh buat, Tuhan akan balas dengan hak terbaik. Tak sudut fikir alik Tuhan, tak sudut tikar alik Tuhan, alik kita lah ni. Nak jadi kada isteri yang solehah. Kena sabar sikitlah. Oh isteri suami pun nak jadi soleh pun, suami yang soleh kena sabar juga. Nah, isteri kena sabar juga. Maka jangan buat alasan suami tu tak juru, kita tak boleh jadi juru. Berat lagu tu. Nama ke jadi seperti joker. Tahu joker? Orang jahat itu adalah orang yang baik tetapi orang yang terzolimi. Orang yang kena buat zalim, maka dia pun jadi jahat. Dia orang baik sebenarnya tapi dia terjadi jahat. Siapa dia ajar lagu tu? Orang jahat yang dizolimi, orang baik yang dizolimi. Nabi Muhammad orang baik kena buat khianat ke orang, dia tak jadi jahat pun. Siapa dia ambil teori joker lagu tu? Boleh. Orang lah ni buat teori, buat falsafah hidup. Siapa dia ajar lagu tu? Nabi Muhammad ajar. Kita keikhlasan ni kita dengan Allah. Jangan nak banding ke perbuatan kita dengan perbuatan suami kita, isteri kita. Sentiasa menjaga hati suami dapat mendapat keredaan dia, untuk mendapat keredaan dia. Suka suami kita suka makan gapo kita tahu. Suami kita kalau tidur pukul berapa kita tahu. Dia kalau dia gini kita jangan buat gini. Dia kalau dia marah kita jangan buat gini. Dia kalau tanya dia suka dia gini. Pukul sekian dia ada gini. Kita kena tahu belaka supaya kita boleh buat jaga hati isteri suami kita. Tidak mengkhianati suami pada dirinya dan pada harta suami. Khianat pada diri dia lagu mana? Dia curang dengan suami dia. Bercakap dengan lelaki lain, main kayu tiga ke, macam-macam dah. Hati dia duduk dengan lelaki lain. Ni khianat juga ni. Dan pada harta suami, buat khianat harta suami. Naik kereta nyopereh, hacur lebur perut kereta. Nyo sambal blender, tok laki dia beli nyobo batu mesin, hacur lebur mesin. Ni buat khianat harta suami. Tidak membanggakan kecantikannya di hadapan suami. Dok bandung gitu. Nikah tak tahulah lagu mana rezeki. Tok laki dia tu pendek ketok. Dah lah pendek ketok gelak gelemak pula. Dia tu gak tinggi macam model. Nampak comel dah pula. Dia dok pandai semacam. Kita dua deh macam taik cicak be. Allahnya kata taik cicak. Kepada tok laki dia. Habis ni kalau saya tutup lapu, hilang lalu. Magic coffee habis. Yang kata kotak laki dia pendek lah, pasu bunga lah. Jangan banding ke kecantikan kita. Patut kita cantik itu untuk suami kita. Ni bangga pula. Hina-hina suami kita kerana apa? Bukan kerana dia jahat, tapi kerana tubuh dia tidak comel. Abang ni Allah supo ngatung geh. Saya tengok. Terabe duk kat tunggeh. Pakai baju kuning. Supo tunggeh. Namanya kata lagu tu. Hendaklah dia menjaga solat dan puasa kecuali dalam waktu haid dan nifas. Kena jaga taat kita dengan Allah. Puasa, solat. Suami ni tak ada nak cara dah. Kita bersih masa bila, kita cuci masa bila. Kita yang tahu amanah kita. Suami tak tahu benda-benda lagu tu. Maka kita kena jaga puasa. Kadang-kadang kita lewat kau kena qada kau apa suami tak tahu, maka kita sendiri amanahnya qada sendiri puasa, qada sendiri sembahyang. Hendaklah dia berqanaah kepada apa yang diberi ke suami daripada rezeki yang telah ditetapkan Allah, sedikit ataupun banyak. Qanaah, rasa cukup. Dia ada perasaan rasa cukup. Suami kita makan nasi lauk budu dengan suami kita. Rasa alhamdulillah boleh makan dah. Awak suka kau duduk dengan saya ni makan nasi dengan budu. Alhamdulillah orang lain tak boleh makan kita boleh makan kenyal tu Lepas ni mengatuk dah jenera dah apa dia boleh tidur lah atas latar pun alhamdulillah lapik. Apa lembek nipis-nipis. Alhamdulillah biar ada orang tidur tanah ada ada orang tak boleh nak makan lah ni. Ni tu panggil qanaah. Qanaah ni sebenarnya adalah sifat kaya. Nabi kata laisal ghina an kasratil aradi walakinnal ghina ghinan nafsi. Katanya Nabi, tidaklah kaya itu sebenarnya kaya harta, tetapi kaya sebenar adalah kaya jiwa. Apa maksud kaya jiwa? Perasaan cukup. Qanaah.
Orang yang ada sedikit tapi rasa cukup, orang ni kaya dah sebenarnya. Tetapi kalau orang tak ada sifat cukup, sekalipun memiliki harta berbilion, tapi hati masih rasa miskin, rasa nak kepada harta, maka orang ni sebenarnya miskin sekalipun harta yang banyak. Dan manusia ni payah nak cukup keinginan dia. Nak setara mana? Harta-harta berbilion pun nak itu. Nak bilion, trilion pula nak. Lagu tu lah. Hendaklah dia mendahulukan hak suami daripada hak diri dia. Misalnya dia nak lagu ni, saya beri singgah be, awak beri apa? Katanya tok laki dia, saya beri rebus. Makan ikan rebus lah. Moga abang suka gak. Tak apalah singgah. Kita buat rebus lah sebab abang suka. Lebih-lebih lagi hak dia, maka kita dahulu ke hak suami lagi. Hak kita pun ada tapi tak apalah abang. Abang nak lagu ni. Abang minat pakai baju lagu mana? Baju lagu tu. Abang pakailah, kita just siap abang. Jangan kita duduk balah untuk laki kita. Kita nak warna kelabu. Untuk laki kita nak warna hijau. Waktu nak warna biru, waktu nak warna kelabu asak, nama dok balah gapo dia. Jangan. Biarlah dia minat. Cuma susu molek pakaian dia gapo Dan juga ke semua hak kaum keluarga dia. Hak suami dia, hak adik dia, hak kakak dia, hak mak dia, hak ayah dia. Suami dia kata ikut saya kelik, kena ikut. Wajib kena kelik. Tak boleh nak kata lagu mana. Dan ibu bapa kepada anak perempuan tak boleh nak marah. Nak tu kita hok jatuh ni berat kata. Tak sewi kelik kata. Anak tino kita dia kena taat kepada suami dia, okey. Wajib dia kena taat. Kita kena faham, ingat ibu bapa kena faham. Apabila kita nikah ke anak tino kita kepada seorang lelaki, berarti kita serah kepada dia 100%, dia kena taat kepada suami dia. Tak boleh dah taat kepada kita. Kalau dia taat kepada kita lebih daripada suami dia, jadi maksiat pula anak tino tu. Wajib dia kena taat kepada suami dia. Hak ni dok balas dengan tok tua. Ni tok tua tak reti belaka ni. Ya natu hak jatuh ikut kita, ikut hak natu dah lah. Hak tina tu anak tina kita ikut natu kita dah lah. Hendaklah dia berbelah kasihan terhadap anak-anak suami sekalipun bukan anak dia. Meskipun anak-anak itu daripada isteri yang lain. Misalnya dia nikah dengan duda dah. Duda ni ada anak dah. Maka dia kena sayang. Dia kena jaga anak-anak suami dia. Amanah. Jangan jadi mak tiri. Mak tiri ni. Kita zaman dulu kalau mak tiri tu gak takutnya. Kerana biasa mak tiri ni jahat. Nak nikah ngapuk kita saja. Kita dia teruk kot nyelo laga apa dia. Kalau orang cerita zaman dulu gak we makan ikan puyuh. Ikan puyuh we makan hidup. Hidup-hidup. Nak kata mak tiri ni jahat. Anak tu gak makan royak ikan puyuh duk senyap lah. Saya nak makan ni. Nak jangan makan ikan hidup lagi. Ni macam-macam cerita zaman dulu. Tapi lah ni tak semestinya ibu tiri tu jahat. Kadang-kadang ibu tiri tu baik. Cuma cerita kebanyakannya. Sebab apa? Sebab tabiat manusia. Apabila bukan anak dia tak berapa nak itulah. Taklah serupa dengan anak sendiri. Ada ibu tiri tu baik, tak bertikalah. Tetapi ni nak jadi isteri yang baik, kalau ada anak suami kita kena cara anak dia supaya anak kita. Jangan duk oyak kata ni bukan anak hamba gini. Ni masalah. Berbakti dan berkhidmat kepada mereka, kepada suami, kepada anak-anak suami, caralah supaya anak kita dah. Dan selalu menutup keaiban mereka. Jangan duk oyak cerita gini-gini aib gini gapo dia supaya anak suami gini-gini angah gini-gini jangan oyak cerita aib orang. Kita royak kepada suami nak suruh nasihat tak apa tetapi saja nak oyak cerita tahu anak tiri hamba tak pakar lah begini jangan duk oyak cerita lagu tu. Kita oyak dah bukan kepada orang yang sepatutnya kita mengadu, jangan mengadu. Kerana apa? Jadi mengopak pula. Jadi duduk jaja. Duduk beritahu, duduk sebar aib suami pula. Tapi kalau kepada Tok Qadi, Tok Imam kau nasihat orang-orang yang berkelayak kau apa dia? Tak apa. Hendaklah dia memendekkan lisan dari mencela, ghibah dan namimah. Lidah tu jangan duk laju sangat. Jangan duk panjang sangat, jangan duk banyak sangat mulut sehingga suka mencerca.
Supoh. Mulut kita ni jangan ajar menyupoh. Melaknat. Kecek menyapung, kecek lucuh, kecek gapo dia. Jangan ajar dalam rumah. Barulah anak-anak kita tu kecek molek. Ni anak kecek uduh. Apa kita tengok mak pok dia pun kecek uduh. Tiba-tiba nak jadi solehah. Anak nak jadi soleh. Anak nak solehah. Tetapi ibu bapa tak solehah. Payah sikit lah anak nak terima tarbiyahnya. Jangan ribah, jangan duk mengopak. Ni orang Tino ni suka mengopak. Orang Jatin pun minat mengopak. Tapi biasanya orang Tino suka mengopak. Biasanya lah. Tabiatnya ribah ini adalah orang Tino. Mengopak je saja kan. Doyak cerita ni. Ribah. Namimah. Jangan duk ajar namimah. Namimah ni apa dia? Mengadu domba. Ataupun talai dua muka. Pergi jumpa orang ni kata, hamba dengar dia duk kecek mengenai demo gini-gini. Kawan tu berdoa. Dia pergi jumpa kawan ni pula. Dia kata, hamba duk dengar demo. Kawan tu duk kecek ke demo. Akhir sekalinya bala. Naklul kalam. Memindahkan percakapan dengan tujuan. Nak menghancur, nak memisahkan hubungan silaturahim. Itu maksud dia. Namimah. Mengandu domba. Nabi kata la yadkhulul jannata nammamu. Tidak akan masuk syurga seorang yang kaki mengadu domba. Pergi ayat cerita kat ni, ayat cerita patu api. Hendaklah dia kurang meminta-minta atau menuntut sesuatu, yakni memberatkan suami dengan permintaan dia. Jangan kita minta gapo-gapo dengan suami kalau nak jadi solehah. Kalau tak saya jadi solehah ni terpulang kepada kita dah. Ikut kita lah di akhirat kita jadi gapo terpulang. Tapi katanya Nabi kalau boleh jadi orang solehah, isteri solehah, dapat syurga Allah. Jangan duk banyak minta dengan suami. Gelar ada dah seorang. Tengok saya dia dua orang. Nak minta dua orang. Tok laki dah lah tak ada pitih dah gapo dia pening kepala dia mikir dia. Bini minta gelar lah. Ada orang tu jenis minat emas. Cicing lah minta gapo dia. Maka suami mikir nak cari gelar emas dia. Terpaksa brutal akhir sekalinya halung mari katok lah gocoh lah apa. Nak suruh isteri mewah ni. Beli kereta, beli gapo, akhir sekali hidup jadi merana. Apa merana? Kerana apa? Nak penuhi keinginan isteri. Hendaklah dia tidak suka menyusahkan suami serta menjaga rahsia suami. Jangan suka menyusahkan suami. Kalau benda tak perlu, tak payah suruh suami. Kalau perlu, barulah minta tolong kepada suami. Yang suruh ukah pohonnya. Kalau kita kata, biarlah. Tok laki kita amo nak ukah sendiri. Tak munasabah lah ukah pohonnya. Suruh tok laki lah ukah pohonnya. Menghias diri untuk suami. Menghias diri untuk suami. Wallahu a'lam. Lelaki yang rambut panjang, adakah perlu ikat masa solat? Ataupun lepas? Lepas gitu, tak payah ikat lah. Tak perlu ikat. Cuma, apabila kita lepas, takut apabila kita sujud tu tudung lah. Apa dah? Terlindung dahi kita menyebabkan kita tidak sah sujud. Tu sahaja. Tapi tak apalah, tak wajib ikat, tak gapo dia. Yang penting pakai piyah. Apabila pakai piyah, selamat dah dahi kita. Rambut panjang lagu tu biarlah. Orang lelaki rambut panjang sunnah Nabi. Tapi kena jagalah kaedah dia. Sunat taruh rambut maknanya rambut panjang. Jika kita ni rajin jaga rambut, pakai kemah molek, pakai piyah, pakai serban, rambut kemah. Ikut sunnah Nabi. Tapi ramai orang ikut rambut panjang tapi tak ikut sunnah Nabi, ikut sunnah apa? Kok kobing, kumpulan rok lah, kumpulan gapo. Tapi kata nama sunnah Nabi tapi penyanyi rock. Tapi bagi orang yang malas jaga rambut, sunat botok ke rambut. Kalau orang nak jaga rambut, sunat taruh rambut. Kalau tak sejaga rambut, sunat botok ke. Lelaki pakai henna, apa hukum pada hari perkahwinan? Sunat pakai henna deh. Di tapak tangan menunjukkan kita berkahwin. Kerana seorang sahabat
Nabi tanya lepas hak salam dengan Nabi kata tidak demo menikah semalam. Pak apa tak pakai hina? Maka ulama ambil hukum sunat lelaki berhina. Ni tradisi orang Arab, orang jantan pun pakai hina. Maka lagu mana? Boleh pakai hina sunat ketika berkahwin. Selain daripada berkahwin boleh pakai hina ke tak? Okey, tujuan apa pakai hina? Saya nak buat rawatan kuku saya rosak. Okey boleh. Itu atas dasar ubat, bukan atas dasar pakai hina biasa. Maka pakai hina atas dasar ubat tak apa bagi lelaki, ataupun boleh pakai ketika majlis perkahwinan. Pakai hina. Di tempat kita orang jantan pakai hina 3 jari gitulah. Boleh, tak ada masalah. Biar bergantung kepada tempat. Cuma Nabi sunnah dia yang pakai semua di tapak tangan ni dan di kaki sikit warna merah. Gitulah. Tak ada masalah. Amalan untuk ibu hamil yang tidak larat buat solat sunat. Semaya fardu kena semaya time mengandung. Jangan kata mengandung tu kotor ke. Tak. Kalau tak mari darah kena semaya. Lepas tu perut saya ni ke mana nak semaya? Semaya ikut sesuai kita. Kalau tak erat berdiri ke kita semaya atas kursi. Tak boleh nak rokok ke, tak boleh nak sujud, kita semaya cara kita sesuailah dengan kita ketika wuzu. Mengandung ni wuzu lah. Lepas tu kita tak boleh nak semaya sunat. Apakah amalan dia? Baca Quran ke. Kalau tak boleh baca Quran, kita berzikir, pergi tasbih semacam ataupun dengar Quran ke, berzikir ke, ikutlah apa-apa dia buat amalan-amalan yang rasa mudah bagi kita. Kalau berzikir kita pun buat sebeh, ngatik la ilaha illallah ke, selawat ke banyak tahi selawat tu jamah di perut niat supaya anak kita tu perangai jadi juru supaya nabi-nabi kita lagu tu. Apakah afdal jenazah disolatkan family atau orang ramah? Gini, jenazahnya afdal disolatkan oleh orang ramah. Ramah ke abang ramah ke afdal? Family ke keluarga sendiri ke bukan keluarga berapa orang sangatnya, afdalnya disembahyangkan oleh orang ramah lah. Lagu tu. Ada satu kumpulan Ahbas dia panggil. Ahbas ini pengikut kepada Syekh Abdullah Al-Hariri. Dia tu ahli sunnah wal jamaah. Dia asal daripada Habsyah. Seorang ulama lah, orang alim, masya-Allah dia. Tetapi bawa ke dia ni keras kerana tepat dia kau lagu mana dia duduk di Lebanon. Kerana keras tu apa sebab Wahabi di sana terlalu kuat menentang. Dia kuat menentang Wahabi. Maka adalah kata-kata dia yang bagi kita ahli sunnah biasanya, ahli sunnah jemaah biasa, hak muqtadi, hak jumhurnya, kata benda ni tak perlulah. Dia itu kerah. Antara kata-kata dia kata jika kita tidak kafir ke Ibn Taimiyah, maka dia adalah kafir. Kata-kata ni berat. Siapa dia tahu Ibn Taimiyah kafir? Dia kata dalam kitab dia menyatakan lagu ni, takut dia taubat tahu. Kalau dia bertaubat juga kita kata dia kafir lagi lagu mana? Maka tak boleh nak kata yakin. Ibn Taimiyah kafir. Tak ada ahli sunnah wal jamaah. Ingat kita sebut dah. Abu Hasan Asy'ari, pegangnya Asy'ariyah kita pegang ayat dah. Orang Islam jangan mudah kata kafir. Kecuali jelas benar depan muka kita dia royak perbuatan kafir memang sengaja pas mati depan kita baru yakin. Tetapi kalau kita sebut dalam kitab dia takut dia taubat tak tahu, dekat dia nak mati kita mana tahu. Cerita Ibn Taimiyah ni tahun 900. Sebab itulah ulama kata orang yang meninggal dah jangan kita kecek mengenai dia. Dah dia meninggal dah ikut dia lah, serah kepada Allah. Minta dengan Allah supaya Allah Ta'ala berlemah lembut dengan dia. Takut dia duduk dalam syurga tak tahu. Dia taubat dah, kita ni masalah. Kata-kata dia hak silap, marah di kata-kata dia tu saja. Dia kita mana tahu. Dia tu sendiri mati dalam Islam kau taubat. Jangan kata lagu tu siapa dia tidak mengkafirkan Ibn Taimiyah maka jadi kafir. Tak boleh lah. Dia pun guna kaedah juga. Dia kata sebab Ibn Taimiyah kata orang lain tu kafir, syirik gini ke apa dia. Maka Ibn Taimiyah jadi kafir sebab mensyirik, mengatakan kafir orang Islam. Orang tahu apa dia kan? Maka mengatakan Islam, orang Islam tu kafir jadi kafir. Maka antara orang yang kata orang Islam kafir tu Ibn Taimiyah, maka dia jadi kafir. Siapa dia tak kata kafir kepada orang kafir maka jadi kafir. Betul kaedah lagu tu. Tapi Ibn Taimiyah ni betul kau dia kafir, jelas kau apa dia. Dia orang alim ni Ibn Taimiyah ni. Jangan duk mudah-mudah. Memanglah ada pendapat dia salah, tetapi jangan kita nak kata kafir derah. Lagu tu. Jadi syadik sih pendapat dia tu keras sikit. Jadi Malaysia ni tak boleh nak masuklah mana pendapat dia Ahbas ni
Dia tu ahli sunnah wal jamaah lah. Ahli sunnah wal jamaah Syafi'iyah dia pula. Ya. Boleh kau kita nazar hari akhir Syaban. Nazar gapo dia buat apa pergi nazar gitu pulaknya. Nah. Buat apa kita puasa nazar gitu kena pada hari akhir Syaban pulaknya. Nah, kalau takdirnya kita puasa, kita nazar, bukan kita nak pergi puasa di hari akhir Syaban tu. Takdir hak kita nazar tu berlaku pada akhir Syaban. Misalnya, ambo kalau dapat 10A periksa, ambo nak puasa sehari. Takdirnya dapat keputusan pada akhir bulan Syaban. Esok tu kena puasa lah. Kena puasa. Ha, tu tak apalah. Tapi kita bukan nak niat nak puasa ujung bulan Syaban. Boleh kau nak baca 2 surah dalam satu rakaat boleh. Nak baca 30 juzuk pun tak apa. Bukan 2 surah, 30 juzuk pun tak apa. Makan minum sambil berdiri apa hukum dia? Makruh. Antara adab makan dan minum, makan sambil duduk, minum sambil duduk. Kerana ada hadis syaitan makan sambil berdiri. Hadis ni tidak sahih kau tak sahih kau, maka ulama kata makruh sahaja. Tak jadi kau haram Tidak jadi kau haram Tetapi adabnya minum makan sambil berdiri ni nampak macam Cina sikit Makan minum sama ya. Nampak. Boleh kau dak waktu puasa, boleh kau mandi nyelai dalam koleh. Ketika puasa nyelai dalam koleh. Boleh, hukumnya makruh. Makruh buat apanya? Menyegarkan tubuh kita. Kita yak dah buat benda segar, hukum dia makruh. Makruh ni apa dia? Perbuatan saat ni tak boleh pahala. Perbuatan saat ni tak boleh pahala. Makruh ke buat tak boleh pahala. Meninggalkan dia pula boleh pahala. Afdalnya jangan menyelai. Zikir tanpa ambil ismayah lambat wusu kepada Allah. Dok juga siapa Tuhan ni hijau Tuhan lah. Tapi biasanya zikir ni dia ada adab-adab khas dia. Antaranya ada ambil ismayah. Berarti kalau tak ada ambil ismayah ni kurang dari sudut adab berzikir. Siapa tak siapa tu terpulang kepada dia lah. Kalau lah kena ada ismayah, tak ada ismayah, nak berzikir jadi malah ada boleh berzikir, tak ada masalah apa lambat kau tak lambat usul tu kita. Usul ni siapa Tuhan Tuhan bukan duk kota baru, pas siapa ke apa? Perasaan kita, makrifat kita siapa kepada ilmu. Bukan siapa kepada hakikat Tuhan, tak ada orang faham hakikat Tuhan. Perlu samuk kau dok tung. Kalau tung tu nya sonda di babi, kena samuk kau dok tung gini. Kita nak pegang kau dok tung tu. Kalau tung tu kering, kita kering, pegang tak ada masalah. Bekas sonda babi tak apa, dah kering dah, tak ada masalah. Tung tu kita nak buat semaya kau dok, kena semaya pakai tung atas kepala. Tu tak boleh lah. Tapi kalau benda tu tak ada kaitan, kita duduk mana tung tu? Tung tu duduk tanah pun apa kaitan dengan kita nak semaya atas rumah tung duduk tanah. Kena samuk juga kau, tak wajib samuk Kalau kita semaya kena pegang tung tu, tak payahlah. Nangis buat payahlah. Ni kereta nak kena samuk, kapek nak kena samuk. Habis nak samuk, cok cakur kena samuk habis. Beratlah, bukan nak semaya pakai cok lagu tu. Anak sesuai berhak atau pusaka tak boleh. Harta saka tak boleh anak sesuai, dia hanya boleh hukum mahramiyah dia panggil. Setuh tak patai semaya dan haram nikah sahaja. Dosa fitnah lebih besar daripada dosa membunuh. Bunuh orang jak mati seorang. Dosa fitnah kadang-kadang kita fitnah seorang ya, keluarga kena. 2 keluarga. Bukan kata bergenerasi. Siapa malu, siapa ke sekarang. Orang duk ingat lagi tu dia kena fitnah, malu dia bergenerasi. Jadi kesal fitnah itu lebih besar daripada membunuh. Membunuh ni seorang ya, tetapi fitnah ini lebih besar. Sebab tu dosa dia kerana tersebar lebih banyak, maka lebih banyaklah dosa. Tak faham ni gapo dia hadis Jibril menjelang Ramadan, ya Allah gapo dia. Tak tahu tu hamba tu. Doa Jibril tu hamba tak tahu tu. Tak boleh nak komen, tak tahu hamba. Nak tanya sahih kau gapo dia hamba tak nak komen. Kita tegur retina tak tutup aurat, tiba-tiba dia kata tu urusan dia dengan Allah.
guano ustaz. Bukan urusan dia dengan Allah, urusan dia dengan hamba. Hamba kalau tak tegar demo, tak pakai aurat ni hamba. Orang kata, hamba pas kamu kena. Apa akhirat demo akan kata, oh ustaz tak tegar saya. Nah, ustaz royak sepatus baru saya tutup aurat. Welung kata akhirat hamba royak. Dah kata hari tu kata, ni bukan urusan demo dengan Allah Taala. Siapa dia ajar kecek lagu tu. Hak ni orang jahat kecek. Dahlah dia tu tak tutup aurat, mulut dia pula jahat. Jahil pula dengan hukum syarak Allah Taala. Sedangkan semua perbuatan kita berkait dengan makhluk juga. Sebab antara tugas makhluk amar ma'ruf nahi munkar. Nahi cegah perbuatan maksiat. Tidak ada kaitan dengan kita. Ada kaitan dengan ime, ada kaitan dengan suami, ada kaitan dengan adik-beradik. Ni kita tegur adik kita pula kata, ni ikut hamba lah, hamba dengan Tuhan. Siapa dia ajar lagu tu? Nabi Muhammad ajar. Kau demo kecek sore kau gapo dia. Betul kau demo dengan Tuhan saja. Hamba tak ada kaitan. Kalau tak ada kaitan lagu tu alhamdulillah. Hamba pun tak kecek dengan demo. Tapi masalah akhirat hamba kena juga tu ada kaitan dengan hamba. Nah, orang lagu ni dua maksiat dia. Pertama maksiat dia sendiri tu sendiri, kedua mulut dia pula. Saya kerja berat, siang saya tidur, malam baru saya kerja, boleh ke? Tak ada masalah, tidur boleh puasa, tidak jadi batal puasa nah. Lebih boleh lagi pada buat maksiat baik tidur. Dalam Al-Quran banyak sebut sungai mengalir di bawahnya. Tajri min tahtihal anhar. Sungai mengalir di bawah syurga. Berarti syurga ni ada sungai, anak sungai. Maka Nabi Muhammad kecek syurga ni kepada orang Arab. Maka orang Arab ni apabila sebut satu tamai dia pun Allah comelnya. Sebab dia tanah dia pada pasir saja. Apabila pada pasir ni semua manusia. Siapa-siapa dia pun suka akan satu tamai yang indah. Lepas tu ada sungai pula mengalir. Allah orang Arab dengar lagu tu. Wah sejuknya ya Allah. Kau comel nampak pemandangan yang indah. Nah, dia tak sebutlah keindahan lain. Dalam syurga ni macam-macam lagi. Tetapi dia sebut beberapa sifat tu Rasulullah nak royak kepada orang Arab dengar lagu tu. Allah comelnya. Nah, teringin dia kepada tempat lagu tu. Sesuailah dengan ayat Quran kata. Nah, syurga tu mengalir. Dan tajri min tahtihal anhar. Mengalir di bawahnya sungai-sungai. Nah, sunat zawal ni sebelum zuhur ke selepas zuhur, lepas bai zuhur dah. Ada riwayat kata sebelum zuhur pun ada juga. Nah. Hukum puh gambar makan ni. Gambar makan ni gini, kaedah dia. Gini, ada benda itu menyebabkan orang kita buat sesuatu menyebabkan orang terasa dengan kita. Kadang-kadang yakin, kadang-kadang tak yakin. Maka antara benda yang kita buat menyebabkan orang terasa tapi kita tak yakin pun orang terasa. Seperti kita puh gambar makan ni. Kadang-kadang orang tengok tak telia pun. Kadang-kadang orang tengok telia. Maka benda-benda lagu ni jadi makruh. Makruh kita puh, kita duduk tengah makan nasi. Kita duduk gini siap ajak kata ngepe pula sedaknya ke apa dia. Maka menyebabkan orang tu telia makan. Berbanding dengan kita nak jual makan ni kita. Ni kita tak jual pun saja-saja. Tak si bagi pun makruh. Dia kalau kita nak tunjuk makan ni, sunatnya kita giwi makan ni tu kepada dia supaya hilang selera dia tu. Gitu. Tinggi suara tu macam mana marah-marah dia orang ke? Tinggi suara tu ke? Kita fahamlah sekala dia mengkecek lembut, pada dia mengkecek keras. Tu tinggi suara tu. Marah-marah kau lain lah kata kita terkejut di beruk. Tengah dawa air jatuh beruk. Terkejut. Wow, bunyi suara. Dulu suara ayu. Sekali tepik. Tepik jadi Siti Tanjung Perak. Bukan ayu pula. Maka akak suara tinggi tu tak jadi masalah lah. Tak jadi kau dosa. Hamba sebut akak suara tinggi ni kepada suami kau dia tu deh. Cuma ingat. Ibu bapa ni kalau jenis lemah lembut, insya-Allah anak-anak jadi lemah lembut. Lagu tu. Kecek pun slow. Benda asas yang perlu kita ingati sempena nak masuk puasa sehari dua ni gini. Kita nak masuk bulan puasa ni, pertama niat kita supaya kita boleh buat ibadat puasa ataupun tarawih kerana Allah. Mudah-mudahan
bulan puasa ni masuk akan bertambah hubungan kita dengan Allah. Ikutlah semaya kau gapo dia. Nah, semakin jinak hati kita dengan Allah. Ya Allah ya Tuhanku, mudah sehari dua puasa ni nak masuk supaya hati saya jinak denganmu ya Allah. Ha gitu. Apakah maksud Islam untuk kita terangkan pada baru orang masuk Islam? Bagaimana Islam ni? Islam ni cara hidup, pegangan akidah kesempurnaan seorang manusia. Dari sudut rohani dia, keinginan roh dia, nak kenal pencipta dia, tu semua dibahas mengenai Islam. Secara kasarnya Islam lah yang paling molek. Sebutlah dari sudut syariat dia, apa macam-macam kebaikan Islam ni deh. Islam ni satu agama yang paling benar di sisi pencipta seluruh makhluk ni, kayak gitu. Kita tengah semaya, tiba-tiba azan dah waktu lain. Kita semaya lewat maghrib, tiba-tiba masuk suara rakaat ber semaya besok batal dak semaya kita, terus ke sah semaya kita. Cuma kalau satu rakaat dalam waktu, semaya tu dipanggil adaan. Kalau tak ada satu rakaat, semaya tu dipanggil qadaan tu. Dosa kau tak dosa? Dosa kalau kita sengaja lewat. Okay. Kalau tak sengaja lewat, hukum dia tidak dosa. Nah, bab tu pula dah dosa tak dosa. Niat puasa sebulan tanya pula dah. Dapat puasa sehari saja menurut mazhab kita. Tu mazhab anak Maliki. Bini suka selfie. Gambar dia hari-hari. Ya selfie di atas gambar kita, terpulang pada dia tak ada masalah. Tapi masalah dia selfie di atas gambar kepada orang lain, ni isteri yang curang, yang tidak amanah, tak jaga maruah diri dia ketika suami dia ada ataupun suami dia tak ada. Jangan ajar selfie kita. Nah. Sebab apa? Kena jaga. Kita ni milik suami kita. Muka kita, kecantikan kita, perbuatan kita, keindahan kita milik suami kita. Sebab apa kita nak bagi gambar-gambar kita hok comel-comel kepada orang lain? Sebab apa? Rasa bosan sangat dah wi kepada suami kita. Kalau kita wi gambar tu tak ada masalah kepada suami. Ni kita bagi kepada orang lain. Hok berat lagi ni tok di laman sosial, orang pakat bagi, pakat tengok muka dia. Dia tak buat gapo-gapo, tiba-tiba orang jatuh tengok muka dia, teliu ke dia. Dosa dah dia. 1000 orang tengok 1000 orang. Dia tengah duduk semaya, dia tak buat gapo-gapo. Dia duduk taat kepada suami dia, tiba-tiba dia hantar gambar dia kepada orang lain duduk teliu kepada muka dia. Orang lain duduk kena, kalau jadi bini hamba kau gapo dia, Allah muka ayunya pakai telekung. Muslimahnya lah. Jadi haram, berdosa setiap masa, setiap detik orang duk tengok gambar dia. Ni berhati-hati sikit ni kita. Orang Tino ni jaga amanah, lebih-lebih lagi lah ni musim fitnah. Ni. Kakah goni ni. Kakah internet gapo dia ni mudah sangat. Kita silap tekan ya tubik gambar kita, nyanyolah. Minta maaf, minta ampun kalau kita dulu pernah selfie, kita hapuskan semua Instagram. Ni ada program dipanggil Instagram. Kita makan nasi pun royak ke orang, kita minum air. Kok tolong mana kita tengok 1000 orang duk tengok kita makan nasi. Faedah apanya? Kita terkadang tak pakai telekung lah gapo dia. Allah Rabbi. Program gapo lagu ni Instagram macam-macam je ni. Orang kafir nak melalaikan kita, nak suruh kita mudah buat dosa. Kalau berguna untuk cara molek tak apa. Kebanyakan manusia ni kalau mudah berlaku, maksiat pun jadi mudah, taat pun jadi mudah. Selain doa, lagu mana nak didik perempuan supaya tutup aurat yang sempurna? Pertama, berdoa dengan Allah. Kedua, ajar dia cara tutup yang sempurna. Ketiga, buat suasana dia suka tutup aurat. Kalau kita nak ajar, nak tina kita tutup aurat, tak kecek dengan lelaki, ibu dia kena lagu tu juga. Tengok ibu dia. Maka ibu dia kadang-kadang perlu tunjuk saja, tak perlu ajar. Saya tengok ibu saya tak pernah cakap dengan lelaki. Ibu saya tutup aurat, Masya Allah, tutup dagu, tutup gapo. Maka anak-anak tina akan ikut semua mak dia. Jangan kita pakai skirt, tiba-tiba nak suruh anak kita jadi ustazah. Jadi masalah lah, dia jadi pening. Mak pakai telekung, mak pakai skirt. Kadang-kadang pakai telekung tapi pakai baju ketat. Allah, pelik sungguh, pening berlaku. Lagu mana kuku kita kena gas.
Tiba-tiba nak mandi junub. Okey, kena kerak kau dok kuku tu. Kerak kuku lah. Kalau kuku panjang lah, jangan cabut kuku. Lepas tu kita kikis dah. Kalau tak boleh nak kata gua dah, mandi dengan cara lagu tu lah. Minta maaf dengan Tuhan. Ya Allah ya Tuhan aku hak tepat tak kata tu, minta maaf dengan Tuhan. Tabiat orang dulu kalau mandi junub, lepas mandi junub dia kata ya Allah ya Tuhanku, maaflah kalau tepat-tepat ada hak tak kena. Kadang kita buat dah tapi ada hak tak kena, minta maaf dengan Tuhan. Kadang-kadang benda halus sangat kau tak nampak, lepas mandi junub kita kata ya Allah ya Tuhanku, hak ni saja hak hamba mampu, hak tak kata lagi kau hamba tak berasa, maaflah ya Allah. Sayyidina Abu Bakar ada amalan, rasa Sayyidina Abu Bakar. Adakah hikam boleh dipelajari oleh orang awam? Boleh. Hikam ni kita karangan Syekh Athaillah As-Sakandari, orang Iskandariah Mesir. Kitab hikam ni adalah kitab tauhid menurut ilmu tasawuf. Kitab hikam adalah pelajaran ilmu tauhid dan akhlak menurut ilmu tasawuf. Boleh dipelajari oleh awam? Boleh. Tetapi orang yang membimbing dia tu kena pandai. Tetapi hak ni pelajaran yang tinggi dah lah. Selayu-gianya bagi orang awam, belajar kitab rendah-rendah dulu, asasi akhlak zahir dulu. Sebelum masuk kepada ilmu tauhid, ilmu dalam bab tasawuf. Tauhid tasawuf dia panggil. Ngaji akhlak dulu dalam tasawuf. Hukum isteri mempertahankan rumah tangga dari orang yang ketiga tapi suami salah sangka kata menjaja aib suami maka diceraikan isteri itu. Gini, apa kau? Adakah suami itu menikah yang kedua, yang ketiga, dia jadi nak jaga rumah tangga, lagu mana kau? Suami itu tak mampu, kau lagu mana kau gano? Tapi kalau suami itu mampu, maka tak ada hak kita ikut dia lah. Jangan buat alasan kata nak jaga keluarga takut gini apa semua. Tak ada alasan. Suami tu nikah ikut dia lah. Dia yang tanggungjawab, dia yang berdosa. Selagi mana dia boleh tunai hak kita, dia nikah lah. Siapa pak pun tu boleh. Tapi kalau dia tak boleh nak tunai hak, dia nikah dengan kita tak boleh. Dah dosa dah dia tu. Bukan kata nikah dengan tak apa, tak boleh tunai hak pun tak apa. Tak nak nikah dua, tak boleh tak tunai hak pula. Takut awak tak mampu. Dengan saya tak mampu dah. Dah ketika dengan saya ni tak apa pula. Berarti suami tu tak boleh nikah sebenarnya asal-asalnya. Lagu tu. Ingat keadilan tu bukan di seorang, 2, 3, 4 pun boleh hadir. Tapi kalau tak adil, seorang pun tak boleh dah. Masih seluduk beras dan rokok. Apa hukum dia? Seluduk beras dengan rokok ni lain. Rokok ni lain, beras ni lain. Apa hukum haram kau? Hak ni berkait dengan undang-undang negara. Maka benda lagu ni kita nak kata haram sangat pun tak juga sebab ia salah dengan kerajaan. Kita seluduk ni gapo dia apa semua Maka hasil dia ni tak berapa comel jugalah kerana bercanggah dengan hukum-hukum kerajaan. Dosa supaya tinggal semaya tu doklah. Isteri menyusu suami. Isteri menyusu suami ni muka lain. Isteri menyusu bayi orang lain tanpa izin suami, boleh kodok haram hukum dia kerana susu isteri itu milik suami. Kalau nak beri kepada anak orang lain kena minta izin kerana ia berkait dengan hukum hakal. Kalau dia akan jadi anak susu dia ke apa tu, susu tu milik suami. Kena wajib kena minta izin dengan suami. Kalau suami kata saya tak benar awak menyusu, tak boleh beri nyusu kepada orang lain. Haram hukum dia. Bukan milik kita tu, sekalipun duduk dengan kita susu tu, tapi dia milik suami. Wirid ringkas lepas maya, baca ayat kursi, tasbih subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 3-3 ataupun 10-10. Lepas tu baca doa. Tu paling ringkas sekali. Khatam Quran masa ikutlah atas kita selesa lah. Setiap-tiap hari khatam Quran boleh. Ada orang 8 kali khatam Quran sehari. Ikut kita lah terpulih hari gapo Jumaat kau gapo dia terpulih. Tabiatnya biasanya orang khatam Quran hari Khamis. Dalam hati ada orang lain. Nikah dengan orang lain. Hak ni masalahnya. Kita nikah dengan orang kita sayalah. Sebab tu ajak Islam ajarnya
Jangan ajar bergewe. Kalau bergewe nyebabkan kadang-kadang orang yang kita sayang tu tak boleh jadi suami kita sebab mak kita pilih orang lain. Jadi kalau kita tak bergewe, hak mak kita pilih tu lah hak kita kenal. Tu cinta pertama kita. Tak ada istilah hati saya penuh sayang kepada orang lain. Hak ni masalah yang jadi lagu tu. Maka lagu mana kalau ada perasaan lagu tu? Hak tu kita kena belajar buat lah. Nak kata lagu mana? Jadi dosa kodok perasaan tu nak kata lagu mana? Tak jadi maksiat lagi Cuma belajar buat. Belajar saya hak kita nikah dengan dia. Tukar ke perasaan saya kepada hak kita dok gila tu, kepada isteri suami kita. Wahabi kata pakai jubah, pakai serban tu sunnah jibillah, bukan sunnah nabinya tutup aurat saja. Jadi serban itu bukan sunnah kata Wahabi, benar ke? Dia kata sunnah jibillah tu sunnah juga lah tu. Kita ulama bahas serban ni sunnah kau tak dapat pahala. Ikutlah dia mak kata sunnah atau tak sunnah. Kau apa dia kau penting pakai serban dengan pakai topi sudu. Kau mana dapat pahala? Kita rasalah kecek jahil-jahil dulu sebelum kita buat warinah ke apa dia apa semua. Ingat kita pakai hak Nabi Muhammad pakai tu bukan kerana nak ikut orang Arab, tetapi kerana kita sayang kepada Nabi Muhammad, kita suka pakai pakaian kekasih kita. Sebagaimana kalau kita sayang kepada, kita suka kepada kepok, kita pakai baju kepok, pakai topi sudu, pakai gapo ni ada orang serban tu gak macam-macam dalih kok mari hujah pakai serban lah gini lah gapo dia hamba tak pakai serban sebab dia tak pakai serban. Lepas tu dia pakai topi sudu tak apa pula. Pelik sunduh kata. Kita ni jangan tunjuk kalau kita malah pakai serban. Jangan hujah. Kita tahu dah pakai serban ni tentu dah dapat pahala kerana kita pakai Nabi Muhammad. Bukan nak ikut Arab, tak ada pedah ikut Arab. Pedahnya ikut Nabi Muhammad. Kita ikut Nabi pakai jubah, pakai serban. Pakai tu menunjukkan apa dia? Menunjukkan kita sayang ke dia. Suka apa yang ia pakai. Kalau dia pakai topi sudu, kita pakai topi sudu. Ni topi sudu pakai. Serban tak saya pakai. Kita kau jahat berangai lagu tu. Orang pakai serban dia dok kata pula, dok sungguh kok serban. Dok pakai topi sudu. Tak pakai piyah, tak pakai gapo, supo Yahudi. Pakai jubah, tak pakai piyah, tak pakai gapo. Ada ni kumpulan je ni pakai jubah tak pakai piyah. Dia kata style orang Arab. Ambo duk ngaji tanah Arab lagu tu belaka. Duk tiru orang Arab. Orang ikut Nabi Muhammad, bukan ikut orang Arab. Duk berhujah dengan gini macam-macam lah jadi pening lagu tu. Macam-macam lah yang dia ikut sangat jadi kepening. Tinggal ibadat kerana takut riak. Tinggal ibadat kerana takut riak tu sebenarnya riak. Bapa dia mau tak pergi masjid takut dia mau kata tak lebah. Dia tak pergi semangat sebab takut ke kata-kata manusia, bukan kerana Allah. Demo tu menunjuk yang demo tu tak nak menunjuk. Demo tu menunjuk yang demo tu tak nak menunjuk. Orang tanya Fudail bin Iyad mengenai ikhlas. Katanya Fudail bin Iyad buat kerana makhluk adalah syirik. Kita buat ibadat kerana makhluk adalah syirik. Sepatutnya ibadat kerana Allah, tiba-tiba di samping kerana Allah, kerana makhluk. Itu panggil syirik dalam ibadat. Lepas tu, tinggal ibadat kerana makhluk dipanggil riak. Bapa dia mau tak buat semayang, bapa dia mau tak akan suruh jubah, bapa dia mau tak akan serban. Takut dia mau kata pakai takut dia mau kata ahli sunnah jemaah ko, takut dia mau kata sufi ko, dia mau kata gapo. Takut. Tinggal kerana makhluk. Riak dipanggil. Patut ikhlas. Ikhlas ni buat kerana Allah, tinggal kerana Allah, bukan kerana makhluk. Boleh kau tak kita gurau anak-anak kalau hak comel nurung hamba tu. Hak muka macam nyepak tu nurung awak ya gurau ya tu deh. Gurau-gurau tu biasalah hanya ada lah, bukan kata. Tapi kadang gurau tu kadang seru hati, kadang ada orang tak seru hati. Kita tak boleh nak royak lah, atas kita tengok tabiat suami kita. Kalau suami kita je tak boleh nak gurau, kita jangan gurau lagu tu. Mungkin gurau berkocoh pula Apakah hukum mak suka banding anak-anak putih hitam kalau hok hitam suka kata hitam ni? Mak kita misalnya anak hitam, anak putih, ni hok hitam ni kata berkali gini suka banding-banding. Ingat anak kita jadi gelap jadi cerah kita juga. Ni mak dia sedap kata anak hitam tak suka, anak putih suka. Ni pok mak tu tak jauh juga.
Dia waktu ubik wanita. Namu jadi lagu tu. Tak sedar diri, kesalahan dia juga. Wallahu a'lam. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sallallahu alaihi wasallam. Esok tu hari Khamis ni. Hamba tak tahu esok puasa ke dak, lusa puasa. Jadi kalau esok puasa hari ni tarawih dah. Kalau lusa puasa esok tarawih. Jadi esok malam tarawih dah. Maka hamba rasa live hamba rasa malam ni dulu. Kita break dulu. Hamba nak fikirlah lagu mana boleh puasa ni hamba ada buat live ke tidak. Minta maaf belaka-laka, selamat menyambut puasa. Mudah-mudahan puasa pada tahun ini cukup istimewa bagi kita kerana ibadat kita tak boleh nak lagi. Dulu kalau semaya tarawih di masjid kita boleh buat lolok pergi masjid tapi kita pergi makan conik. Lah ni tarawih di rumah, tak boleh nak lipat. Jadi orang duk tengok belaka, tak semaya tarawih orang tahu belaka. Mudah-mudahan rumah kita menjadi semakin berkat dengan ibadat-ibadat bulan puasa. Jadi hamba ucap mudah-mudahan kita dapat nikmat bertemu dengan bulan Ramadan. Kerana dapat bertemu bulan Ramadan, satu pengampunan dosa bagi kita, peluang untuk buat taat pada kita. Jangan duk fikir Covid sangat. Fikir mengenai peluang kita pada bulan puasa ni nak buat kebajikan, bersedekah banyak-banyak, zikir banyak-banyak, selawat banyak-banyak. Itulah harapan kita semua. Jadi live hamba ni kita break dulu. Esok ke malam esok ke kemudian kita wi maklumat pula bila-bila dah. Untuk bulan puasa wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.